Oke, salam dan salam sejahtera semua ya. Hari ini saya terbaca lagi MH Diary yang mengatakan gempar. Anwar minta siap sedia terima kerjasama semua pihak termasuk Tun M dan UMNO. Tak gempar pun. Ingat gempar mana? Itu memanglah kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim waktu di Kongres Nasional Parti Keadilan Rakyat. Jadi suka dia lah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia nak bergabung dengan siapa? Dia pengurusi PH, dia Presiden PKR. Jadi dia nak bergabung dengan parti mana? Kenapa nak sibuk? Parti kamu orang nak bergabung dengan parti apa? Kami tak sibuk mana pun. Dulu bukan main lagi. UMNO bergabung dengan PAS, MN kata dia. Mana Muafakat Nasional dia hari ini? Lepas tu bertelagah hari ini. PAS biasalah dengan dia punya kegilaan dengan kuasa. Dia duduk dalam bersatu hari ini. Kerana dia duduk dengan geng-geng Skitul ni, duduk dalam jawatan. UMNO makan ni lah, makan hati bulam jantung lah dengan apa yang mereka buat dulu. Bertelagah sesama mereka. Tak ada pun masalah, tak ada pun isu PH. Engkau orang punya pasal lah nak bergabung dengan siapa pun. Macam tu je. Begitulah ceritanya. Datuk Seri Anwar Ibrahim nak bergabung dengan Tun M, nak bergabung dengan UMNO. Kenapa nak cemburu? Biarlah. Pada saya okey lah. Yang penting pergabungan ini Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Ini saja matlamat. Karena siapa yang jadi Perdana Menteri, maka dia yang ada kuasa untuk mereformkan kita punya negara ni. Ini yang rakyat mahu. Ini saja yang kita yang menyokong kepada PH ni, menyokong kepada PKR ni, tujuannya adalah untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri dan mereformkan kita punya peraturan ataupun apa yang ada dalam negara ni. Ini yang kita mau, mereformkan kita punya negara ni, generalnya. Jadi sekarang ini kalau tak nak bergabung dengan parti seperti PKR, DAP dan Amanah ataupun PH ni, mereka pun tidak ada masalah. Cukup 5 tahun pun tetap akan bubar parlimen. Hari ini, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. So, sampai waktunya dengan secara otomatik juga kerajaan ni kena buat pilihan raya. Kena serah balik kuasa dan mandat kepada rakyat untuk memilih. Jadi itu saja. Tidak perlu susah. PAS sekarang ni duduk di bawah ketiak bersatu. Apabila kerajaan ini terbubar besok, maka dia nak bergabung dengan siapa? Dan saya dah tahu PH tidak perlulah nak terima PAS ni. Daripada terima PAS lebih baik terima UMNO. PAS berapa kursi lepas tu? Kita tahulah MP-MP dia yang ada pun bermasalah semua. Yang hari ini kita nampak ada dalam kerajaan hari ini. Jadi untuk tidak merosakkan PH, lebih baik PH tidak payah bergabung dengan parti mana-mana pun. Tapi untuk kerjasama sedikit-sedikit daripada parti, contohnya Warisan, daripada Tun punya parti tak apa. Tetapi untuk UMNO pun kalau nak bergabung pun ini adalah sembang politik orang-orang politik. Jadi untuk dia nak bergabung dengan UMNO pun bukan senang. PH nak bergabung dengan UMNO karena UMNO pun nak claimkan Perdana Menteri daripada mereka. Tetapi kalau kita nak lihat nak claim macam mana, sekarang ni PH yang mana kita dah ada pengalaman bersama Tun, yang mana bila kita bagi bersatu jadi Perdana Menteri daripada kelompok kemenangan mereka yang sedikit, MP yang sedikit, dalam komponen parti ini tadi, apa yang berlaku hari ini, inilah satu pengkhianatan kerana big boss mereka adalah daripada satu komponen parti kecil. Berlakulah lompat-melompat, curi-mencuri. Jadi ini pengajaran kepada PH, terutamanya kepada parti PKR. So, ini memang betul pandangan Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetapi tidak semestinya dia melakukan isu ini. Cuma cakap dia belum terlaksana. Jadi benda ini boleh terjadi karena politik ini macam itulah. Boleh terjadi, tidak ada kemungkinan atau tidak macam tu. Walaupun seperti saya
saya tidak berapa suka dengan cara parti parti PAS, tetapi sekiranya saya sebagai leader parti ada kerjasama yang boleh menguntungkan komponen parti kami, ya teruskan kerjasama. Jika tidak menguntungkan, seperti mana berlaku yang waktu PHS memerintah dulu, jangan lakukan lagi. Jangan kita memberi ruang lagi untuk satu pengkhianatan kali ke berapa lah yang nak berlaku lagi kepada dia. Karena mood yang ada hari ini adalah mood untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri sudah. Karena kita lihat yang mereka walwalkan, yang mereka takut hari ini, yang mereka membuat satu yang kalau kita tengok hari ini mereka mencerca Datuk Seri Anwar Ibrahim, kes meliwatlah kes itu ini. Tetapi bila kita tanya siapa pemimpin kamu yang kamu nak jadikan Perdana Menteri, tidak ada juga. Rakyat Malaysia sanggup untuk kita melihat pemimpin PAS yang mana yang ada hari ini untuk menjadi Perdana Menteri. Mungkin orang dia setuju, tetapi berapa kursi PAS yang boleh menang untuk menjadikan calon mereka ini menjadi Perdana Menteri? 18 kursi. Lebih baik tanya GPS. Kalau macam tu panggil GPS. Jadi Perdana Menteri. Ini umpama dia lah. Bukan saya nak memperkecilkan. Mereka parti yang dianggap parti seluruh Malaysia. Tapi menang cuma 18. GPS cuma di Sarawak saja. Parti lokal boleh menang berapa banyak. Warisan hanya di Sabah saja boleh menang berapa banyak kursi. Tapi dia punya gah bunyi dia, seolah-olah satu Malaysia ni dia punya. Inilah pembohongan. Ini bukan saya pandai-pandai mereka cerita, cuma gah saja bunyi. Jadi apa yang berlaku? Yang mereka do ego sangat, yang mereka nak sombong sangat, tidak ada gunanya. Amanah baru aja parti yang 2-3 tahun dah hampir hebatnya, lebih hebat daripada PAS. Jadi cukuplah Amanah, PKR, DAP dalam komponen PHS ni. Dah tak perlu yang lain dah. Saya yakin PHS memerintah dengan kemenangan bergaya. Itu yang saya perkatakan selama ini. PHS hanya memerlukan kursi untuk kita mentadbir negara ni. Seperti mana yang kita tahu, daripada 2-2-2 tu bagi setengah, itulah yang boleh memerintah. Tetapi kalau Amanah ataupun PKR, kita dah tahu. PKR kalau PRU ke-15 ini berlaku, kita dah tahu PKR dalam tangan menang 50 kursi itu dah dalam tangan. Itu keyakinan saya. 50 kursi itu pejam mata PKR boleh dapat. Tapi kalau lebih itu satu bonus lah. Tetapi kalau pada saya 50 kursi PKR dalam tangan menang. DAP dalam tangan juga. 40 dalam tangan DAP. Ini keyakinan saya. Ini saya buat analisa kecil ya. Cara rambang saja. Itu sudah ada 90. DAP 40, PKR 50, 90. Amanah, kita tidak payah ambil banyak lah. Amanah menang 10, dah ada 100. Lagi tinggal berapa belas saja. Berapa belas tu? Warisan. Inilah yang dimaksudkan gabungan yang dia katakan tadi, kerjasama dengan semua pihak termasuk TUN dan UMNO. Jadi harus ada kerjasama. Jadi apabila kita tahu bahawa apabila kerajaan ini boleh mereka boleh menang 100 kursi, seperti mana yang berlaku yang lalu, GPS akan bergabung, Parti Sabah Sarawak akan bergabung, cukuplah. Itu secara rambang yang saya boleh bagi. Tetapi kalau PKR boleh menang 60 kursi, DAP boleh menang 60 kursi, 120 kursi. Belum campur Amanah, tidak perlu menggunakan parti lain. Jadi cukup untuk 3 komponen ini memerintah. Yang lain nak masuk-masuklah. Tetapi kena ikutlah apa kehendak mereka dah. Ini paling mudah. Ini permainan yang telah dilakukan oleh Barisan Nasional. Sama aja.
Tidak perlu dipertikaikan. Politik kita ini seperti ini, aja permainan. Pusing-pusing menyamtu juga. Jadi hari ini, kalau UMNO nak keluar, dia nak menggunakan logo Barisan Nasional dia. Tak tahulah gabungan mereka itu pandai-pandai mereka lah. Tapi itu keyakinan saya, dia nak menggunakan logo Barisan Nasional mereka. Yang pas dengan Bersatu. Kalau PAS sanggup menggunakan lambang Pakatan Perikatan Nasional, bagus. Jadi ini yang paling penting dalam politik ini pun. Yakin Bersatu boleh menang. Bersatu boleh menang 80 kursi. PAS boleh menang 50 kursi, yakin. PRU ke-15 inilah yang kita nak menentukan. Untuk sementara waktu ini, itulah sebabnya mereka ni tidak mahu untuk serah ataupun untuk buka parlimen, karena mereka inginkan kekuasaan ini sehingga pilihan raya berlangsung. Sambil-sambil itu kaut-kaut lah, mana-mana yang ada di atas tuh, dahan-dahan tuh yang banyak buah tuh kaut-kaut dulu lah. Inilah hakikatnya. So, begitulah ceritanya. Tidak perlulah nak mengatakan Datuk Sri Anwar Ibrahim nak seolah-olah tidak boleh nak bekerja sama dengan parti lain, seolah-olah kamu saja yang boleh. Tak perlulah. Siapa parti pun boleh buat kerjasama. Kalau rasa-rasa tak nak buat kerjasama, kenapa kamu masuk dalam kerajaan yang ada hari ini? Sepatutnya kamu jadi pembangkang. Dah ada blok ketiga, kamu buatlah jadi blok 4, blok 5 lagi. Apa yang susah? Jadi cerita yang dibuat oleh news ni menghentam pembangkang, tetapi mereka tidak sadar bahawa mereka tidak mampu untuk berada di dalam kerajaan, dan kamu menghentam pemimpin pembangkang seolah-olah kerajaan ini sudah lemah, dan seolah-olah kamu sudah tidak ada peluang untuk mendapat sokongan daripada rakyat di PRU akan datang nih. Jadi inilah keluarnya propaganda bertujuan untuk mereka memperkuatkan jentera mereka di luar. Jadi kerja saya tukang baca, saya tukang ulas, saya bagi penerangan kepada kawan-kawan dan rakyat luar sana supaya paham situasi yang sebenarnya. Inilah penjelasan saya untuk hari ini. Sekian, terima kasih dari saya. Thank you.